hukuman dia tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih daripada 14 tahun. Oh, lagi Dia tambah berat maksimum hukuman dia. 14 tahun. 14 tahun dan dengan sebat dan boleh juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para penonton di luar sana dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita dalam program sesi bual bicara pada hari ini. Dan hari ini sesi bual bicara kita bertajuk Pecah Amanah dan Penyelewengan Dana oleh JMB-MC. Dan bersama-sama kita pada hari ini untuk mengupas lebih lanjut tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, bukan calang-calang orangnya, daripada pihak Polis Diraja Malaysia, Tuan ACP Muhammad Tarmizi bin Awang, penolong pengarah di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM Bukit Aman. Dan beliau telah berkhidmat selama 21 tahun. Tentunya banyak pengalaman yang dapat dikongsikan di dalam program pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang di COBKL. Terima kasih kembali. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan pada soalan saya yang pertama kepada ahli panel kita pada hari ini. Pihak Pusuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur banyak menerima aduan-aduan daripada pihak pengurusan di bangunan berserata yang melibatkan isu-isu berkaitan pecah amanah dan juga penyelewengan dana oleh pihak pengurusan JMB dan MC. Sebagai mukadimah Tuan, bolehkah Tuan menerangkan maksud pecah amanah berdasarkan Seksyen 405 Kanun Kesiasaan? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya bagi pihak Polis Diraja Malaysia mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatankuasa, lebih-lebih lagi kepada pihak Pusuruhanjaya Bangunan Kuala Lumpur yang telah menjemput saya pada sesi pada kali ini untuk sesi berbicara berkenaan dengan isu-isu yang melibatkan JMB. Dan yang sebagaimana Tuan sebut tadi itu tajuk yang mungkin yang kita perlu bersama-sama para pendengar di luar sana tu menghayati berkenaan dengan bila kita bercakap pasal JMB, kita akan mempersoalkan berkenaan dengan isu-isu yang melibatkan jenayah pecah amanah dan penyelewengan dana oleh JMB atau MC inilah. Sebelum saya mengupas lanjut sebagaimana pertanyaan Tuan tadi berkenaan dengan apa kesalahan pecah amanah yang ditaktifkan di bawah Seksyen 405 Kanun Kesiasaan tersebut, saya ingin mengajak penonton bersama saya lah. Ini lebih pada share knowledge. Kita kena faham apabila kita bercakap pasal penyelewengan pecah amanah, siapa pihak-pihak yang terlibat lah Tuan. Pihak-pihak yang kita perlu bila cakap pasal JMB ni sudah tentulah kita melibatkan harta. Harta yang dimasukkan ini adalah bila pemilik-pemilik petak tu diarahkan ataupun bersama-sama untuk mengurus satu bangunan kediaman dalam konteks ini kan, kediaman. Pemilik-pemilik petak akan membuat bayaran dari segi maintenance tiap-tiap bulan tu, bayaran-bayaran penyelenggaraan kan. Betul. Yang mana itu adalah merupakan satu harta. Dan apabila harta ni adalah jawatan kuasa yang dibentuk bersama. Yang ni kita panggil sebagai badan pengurusan. Dalam konteks ni kita panggil sebagai pemilik harta bersama lah. Pemilik harta bersama. Yang mana yang nak menguruskan harta yang mana dalam konteks ni adalah wang lah.
So dekat sini kita melihat dari segi ada orang yang diamanahkan. Ada pihak-pihak yang diamanahkan yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta ataupun wang tersebut lah. Dan bagaimana cara pengurusan wang tersebut diuruskan, ada cara-cara dia yang mana mengikut undang-undang dan peraturan yang dipersetujui. Dan akhirnya apabila melibatkan harta ni adalah niat buruk seseorang itu, niat jahat seseorang itu menyebabkan adalah penyelewengan, adalah penyalahgunaan yang mana mengakibatkan pecah amanah. Itu dalam konteks yang mudahkan saya faham pada tuan-tuan yang mendengar ni lah. Kalau berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 405 Kanun Kesiasaan, suatu pecah amanah jenayah adalah secara tidak jujur menyalahgunakan sesuatu harta oleh seseorang yang telah diamanahkan dengan apa-apa kuasa dan pengurusan ke atas harta tersebut. Pada kebiasaannya adalah perlu untuk menunjukkan bahawa kepunyaan atau kepentingan beneficial terhadap sesuatu harta oleh seseorang itu selain daripada tertuduh dan tertuduh memegang harta itu di atas amanah bagi pihak orang lain atau dalam setengah keadaan untuk kepentingan dirinya. Okey tuan ya. Di bawah Tarikh Pecah Amanah Jenayah Seksyen 405 Kanun Kesiasaan ini beberapa intipati penting perlu dibuktikan seperti berikutlah. Pertama, tertuduh ataupun orang yang dituduh tersebut telah diamanahkan dengan harta atau dengan apa-apa kuasa ke atas harta. Kuasa dan harta. Mesti ada diamanahkan lah. Yang kedua, tertuduh pelaku tersebut lah, dengan tidak jujur menyalahgunakan atau menjadikannya bagi kegunaannya sendiri. Dia ambil lah duit tu untuk kepentingan dia. Tertuduh telah sama ada dengan tidak jujur menyalahgunakannya atau menjadikannya bagi kegunaannya sendiri, atau dengan tidak jujur menyalahgunakan atau melepaskan harta itu dengan melanggar apa-apa arahan undang-undang yang menetapkan cara bagaimana amanah itu kena disempurnakan, atau yang kedua, apa-apa kontrak di sisi undang-undang yang ia telah buat mengenai penyempurnaan amanah itu. Ada kontrak yang diabaikan. Seterusnya, dengan bersengaja membiarkan mana-mana orang lain untuk menyalahgunakan atau menjadikan harta yang diamanahkan itu bagi kegunaannya sendiri, dan menggunakan atau melepaskan harta itu dengan melanggar apa-apa arahan undang-undang yang menetapkan cara bagaimana amanah itu kena disempurnakan, atau apa-apa kontrak di sisi undang-undang yang ia telah buat mengenai penyempurnaan amanah itu. Melalui takrif intipati pecah amanah jenayah di bawah Seksyen 405 Kanun Kesiasaan ini, kita dapat rumuskan ada 3 tuan elemen pecah amanah yang perlu dibuktikan dalam siasatan kes pecah amanah ni lah. Pertama adalah elemen amanah itu sendiri. Suatu tanggungan equity yang mengikat seseorang yang dipanggil pemegang amanah untuk menguruskan sesuatu harta yang mana dia mempunyai kawalan yang dipanggil sebagai harta yang diamanahkan, untuk kepentingan seseorang yang dipanggil beneficiary, yang mana dia mungkin berseorangan dan di mana-mana orang itu boleh menguatkuasakan ikatan tersebut. So yang kedua, elemen actus rea lah, merujuk kepada perbuatan tertuduh yang menyebabkan berlakunya perbuatan jenayah. Di bawah Kanun Kesiasaan, untuk terjumlah kepada actus rea ni, bagi sesuatu kesalahan jenayah, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tertuduh itu boleh merangkumi perbuatan ataupun ketinggalan, yang mana dibaca bersama dengan Seksyen 33 Kanun Kesiasaan. Ketinggalan mengikut Kanun Kesiasaan adalah ketinggalan yang menyalahi undang-undang. Seksyen 32 Kanun Kesiasaan. Seksyen 32. Ya. So yang ketiga, elemen yang ketiga adalah mens rea. Ini bermaksud untuk menunjukkan niat jahat atau guilty mind seseorang yang dituduh tersebut. Tertuduh melalui perbuatannya dengan sengaja berniat untuk melakukan kesalahan jenayah itu.
Yang ni sebagaimana yang dimaksudkan di bawah Seksyen 39 Kanun Keseksaan. So itu tuan berkenaan untuk define ataupun mentafsirkan maksud pecah manah maksud ni. ni memang ada dia punya panjang sikitlah, panjang lebar. Tapi sebagaimana yang saya masukkan tadi, pecah amanah yang berlaku apabila harta itu diamanahkan dan orang yang memegang amanah itu Tidak telah jujur. seleweng. Itu je. Tidak, secara tidak sejujur telah selewengkan tanpa mengikut peraturan atau undang-undang atau kontrak yang mengikat antara pihak yang memberi harta itu dan pihak yang memegang amanah tersebut. Itu secara ringkas. Secara ringkas begitulah, maksudnya amanah dan perilaku kesalahannya tidak jujur kepada Tidak amanah jujur, yang telah ya. diamanahkan kepadanya. Betul. Okey, terima kasih Tuan berkaitan penerangan bagi maksud pecah amanah berdasarkan Seksyen 405 Kanun Keseksaan. Seterusnya saya nak tanya pula berkenaan Seksyen 407, 408 dan juga 409 Kanun Keseksaan ni Tuan. Boleh Tuan terangkan secara ringkaslah. Okey. Seksyen 407, 408, 409 Kanun Keseksaan ia merujuk kepada hukuman bagi kesalahan pecah amanah jenayah mengikut kategori peranan seseorang. Seseorang tuan. So kita perincikan kesalahan di bawah Seksyen 407 ni apa. 407 ni ialah barang siapa ataupun seseorang itu diamanahkan dengan harta sebagai seorang pembawa. Kalau kebiasaan dalam kes contohnya pemandu lori yang mana dia membawa satu harta yang diamanahkan untuk dia membawa harta tersebut kepada sebagaimana majikan mengarahkannya untuk menghantar kepada tempat tertentu, tapi telah diselewengkan. Itu paling senang kita melihatlah sebagai seorang kapasiti dia sebagai pembawa. Itu 407 407. Okey. Dan hukuman dia tuan, hukuman dia adalah tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. 10 dia tahun. ada minimum dia. 1 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan dengan sebat, dan boleh juga dikenakan denda. Dia punya ada minimum dia. Dia ada tidak kurang dari 1 tahun. Maknanya kalau didapati bersalah, confirm 1 tahun. Confirm 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas. Ke 10 tahun. 10 tahun. Itu. Ini 407. Itu Pembawa lah 407. maksudnya. Dan Seksyen 408 Kanun Keseksaan ni peranan pecah amanah jenayah oleh kerani atau orang gaji. Ini kerani lah dalam konteks JMB ni, kerani yang jaga akaun yang menerima wang tu, yang dia amanahkan sebagai kerani. So peranan dia tuan, so jika bersalah di bawah kategori ni tuan, hukuman dia tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih daripada 14 tahun. Oh, lagi ditambah berat maksimum hukuman dia. 14 tahun. 14 tahun Dan dengan sebat dan boleh juga dikenakan denda. Denda tu sampai berapa tu? Denda itu hakim akan Hakim akan tentukan. Hakim akan tentukan. Okey. Mana ini untuk pekerja lah. Kita Kerani boleh kata atau kerani. orang gaji. Okey. Itu dia punya peranan dia. Okey, untuk bagi kategori Seksyen 409 Kanun Keseksaan ni tuan, ini yang kategori yang paling tinggi lah. So saya nampak dalam kategori pecah amanah, inilah yang menakutkan dari segi Paling bila berat lah ni. dengar hukuman dia. Hukuman paling berat lah. Hukuman bagi kesalahan ini tuan, kita panggil pecah amanah jenayah oleh penjawat awam atau ejen, yang mana hukuman dia tidak kurang daripada 2 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun. 2 hingga ini 20 paling tahun. tinggi lah. 2 hingga 20 tahun. Maksudnya penjawat awam dan juga Kapasiti dia ejen. sebagai penjawat awam atau ejen. Dalam konteks penjawat awam ialah sebagai yang pegawai awam lah. So kalau penjawat awam yang diamanahkan dengan wang untuk membeli bahan-bahan untuk kegunaan sebuah pejabat contohnya, melalui hubungan dia telah mendapatkan bahan-bahan itu secara percuma. Wang yang diamanahkan oleh kerajaan itu disalahgunakan. Biasanya melibatkan wang harta kerajaan. Penjawat awam itu dia dapati salah di bawah seksyen ini. Okey, itu kategori yang pertama lah dalam bawah kategori 409 ni. Yang kedua masuk ejen, yang dikatakan ejen ni. Di bawah Seksyen 402A Kanun Keseksaan, ejen termasuk mana-mana perbadanan atau lain-lain yang bertindak atau sudah bertindak atau ingin atau bercadang untuk bertindak bagi pihak mana-mana saya ikat atau orang lain, sama ada sebagai ejen, pekongsi, pemunya bersama, kerani, orang gaji, pekerja, banker, broker, accountant, juru audit,
Termasuk kat sini lah. Dan dalam konteks JMB ni, pegawai-pegawai syarikat kelab perkongsian atau persatuan. Persatuan. So JMB adalah satu persatuan. So ini menepati di bawah kesalahan ni tuan. So ahli jawatan kuasa, pengerusi, bendahari, semua yang terlibat dalam yang telah dilantik tu, memang kalau kesalahan ni dapat dibuktikan, memang inilah Di bawah 409 di lah. bawah tarikh, di bawah seksyen 409 tarikh ejen ni akan. Maknanya ahli jawatan kuasa JMB MC ni dia tertakluk di bawah seksyen 409 kanun kesiasaan. Mana hukuman ni lah yang paling berat jika disabit kesalahan. Kalau siasatan dibuat ke atas ahli jawatan kuasa ni, kita akan jalankan di bawah siasatan, di bawah seksyen 409, dan jika dapati bersalah, kalau dihukum akan jatuh di bawah kategori 409 kanun kesiasaan. Memang tinggi kan. Memang tinggi lah, berat hukuman dia berbanding dengan 407 dengan 408. Betul. Okey, terima kasih tuan. Seterusnya saya nak bertanya, sekiranya pemilik mengesyaki wujudnya pecah amanah dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pengurusan, apakah tindakan yang sepatutnya pemilik-pemilik ini lakukan dan ke manakah aduan itu harus dibuat? Okey. Sekiranya terdapat dakwaan atau berhubung dengan sesuatu penyelewengan, berhubung dengan sesuatu pecah amanah yang berlaku di dalam JMB atau MC ni, so memang seseorang tersebut, orang itu boleh membuat di mana-mana balai polis berhampiran mereka. Kepada biasanya laporan polis akan dibuat dan akan dirujuk kepada pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat yang akan handle dalam kes JMB ni adalah pegawai penyiasat kes komersial. Jenayah komersial So kalau katalah penonton-penonton di sana jika ada mempunyai tuduhan-tuduhan ataupun cadangan untuk membuat laporan polis berkenaan dengan penyelewengan yang berlaku berkenaan JMB, boleh pergi ke mana-mana balai polis yang berdekatan, dan report-report tuan akan dirujuk kepada pegawai penyiasat jenayah komersial. Komersial. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan mengambil kes ni lah ya. Okey. Bila pemilik-pemilik mengesyaki dan dibuat aduan kepada pihak polis, perlu ke pihak pengadu ni mengemukakan bukti sebagai sokongan kepada aduan tersebut? Ya. Sudah tentu tuan, bagi nak menjawab soalan tuan tu, setiap tuduhan tu mesti perlu bukti. Ada bukti. Dalam siasatan polis ni, sebagai pegawai penyiasat, setiap yang kes ni kita perlu membuktikan satu kes yang kalau dalam perundangan ni kita panggil kes prima facie lah. Untuk membuktikan satu kes prima facie ni perlulah disokong dengan keterangan-keterangan. Dalam keterangan-keterangan yang dalam siasatan pihak polis ni, kita ada keterangan saksi, maknanya daripada tuan-tuan, daripada saksi-saksi yang mengetahui sesuatu kejadian tersebut, pihak polis akan memanggil untuk direkod percakapan. Dan selain daripada itu perlu ada dokumen lah, ada keterangan dokumen sebagai, kalau katalah melibatkan penyelewengan ni, sudah tentu melibatkan transaksi kewangan, perlu pihak polis akan meminta tuan-tuan untuk dapatkan risik daripada rekod-rekod kewangan JMB ni. So inilah yang perkara-perkara yang perlu tuan-tuan perlu kemukakan kepada pihak polis. Yalah, kita tak nak satu pengadu ni buat aduan kosong je lah. Maksud mesti ada dokumen sokongan yang diperlukan. Sebolehnya macam tu lah tuan. Sebolehnya macam tu lah. Okey, jika pengadu ni dah melaporkan kepada pihak PDRM, bolehkah pihak pengadu ni merujuk kepada pihak lain seperti Tribunal Pengurusan Strata ataupun kepada pihak Pesuruhjaya Bangunan selepas kes ini dilaporkan kepada pihak PDRM? Boleh tuan. Dari segi selain daripada tuntutan tribunal ataupun masalah-masalah administratif berkenaan dengan ahli jawatan kuasa, dari segi dari segi kesalahan jenayah, pihak polis akan buat siasatan. Jadi dalam hal-hal apabila ada pertikaian ni, sudah tentu dia ada beberapa aspek lain lah. Dari segi sudut administratif, dari segi pengurusannya, dari segi nak lantik
Pelantikan baru itu melibatkan pihak-pihak COB lah. Jadi jika melibatkan jenayah, pihak polis akan menyiasat dan akan mengambil tindakan selanjutnya. Okey, maksudnya bahawa sekiranya ada unsur-unsur jenayah, pihak polis yang akan ambil tindakan lah, tindakan pihak polis. Jika pentadbiran secara pentadbiran, mungkin boleh lapor kepada pihak COB lah. Betul. Okey, ada lagi satu soalan tuan. Sekiranya pengadu ni melaporkan kepada pihak PDRM, adakah maklumat pada pengadu ni dirahsiakan dan apakah perlindungan yang diberi kepada saksi jika saksi ini dipanggil untuk membantu siasatan? Okey tuan. Okey, dalam siasatan pihak polis, setiap maklumat yang diperolehi itu adalah sulit. Maklumat dan bukti yang diperolehi tidak boleh didedahkan kepada orang lain lah. Kerahsiaan maklumat termasuk maklumat pengadu juga dijamin. Tidak akan didedahkan kepada umum atau mana-mana saksi lain. Sekiranya tuan, dalam kes kalau katalah ada saksi-saksi yang diganggu, diancam atas permohonan saksi tersebut, kita ada Akta Perlindungan Saksi 2009. Akta Perlindungan Saksi. Akta Perlindungan Saksi 2009, sekiranya saksi itu diancam, contohnya diancam untuk dibunuh contohnya. Untuk apabila dia mendedahkan suatu keterangan, dia rasa diri yang diancam, dia boleh memohon. Dan memohon melalui pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat akan membuat permohonan kepada Peguam Negara. Seterusnya akan diputuskan bagaimana permohonan tersebut diluluskan. Memang ada secara detailnya di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Maksudnya tak perlu risau. Tak perlu takut. Sekiranya tuan-tuan ada laporan nak dibuat kepada pihak PDRM, betul. Ada perlindungan dan juga maklumat pengadu juga dirahsiakan ya, betul, tuan. Betul. Okey, saya beralih kepada soalan seterusnya. Dari segi statistik lah tuan. Lebih kurang ada 5,000 ke 6,000 skim pemajuan perumahan serata di Kuala Lumpur ni. Boleh tuan kongsi sedikit pertuduhan ataupun kertas siasatan yang dah dibuka yang melibatkan pecah manah dan penyelewengan dana JMBMC di Kuala Lumpur ni? Untuk rekod tuan, saya boleh berkongsi di sini sejak daripada 2018 sehingga 2022 lah. 5 tahun lah. Data yang kita ada ni di kontingen Kuala Lumpur lah. COB Kuala Lumpur ni kita menerima 15 kes. Kita ada buat siasatan terhadap 15 kes lah. Kita ada buka 15 kes dan ada yang kita tuduh di mahkamah, yang ada yang tiada tindakan lanjut apabila keterangan bukti tidak ada lah. So daripada kes-kes yang dilaporkan ni, kalau kita tengok tahun 2022 lah, kita menerima 3 siasatan. Kita nampak banyaklah kes-kes yang melibatkan pecah penyelewengan yang berlaku lah kan. Kalau kita tengok 2022 3 dan dalam tahun ni kita masih kosong lagi tuan. Masih belum kita kembali awal tahun harap memang statistik ini memberi keyakinan kepada pihak orang kata yang menguruskan bangunan strata ni. Okey, sekiranya tuan tidak keberatan lah untuk berkongsi kepada para penonton berkenaan contoh-contoh kes pecah amanah dan penyelewengan dana JMBMC ni yang telah disabitkan kesalahan dan apakah hukuman yang telah dikenakan kepada pesalah ni. Okey, untuk menjawab soalan tuan tu, saya merujuk kepada satu keratan akhbar lah, bertarikh 27 Ogos 2020 berkaitan dengan seorang lelaki yang merupakan bekas AJK JMB terletak di Sentul yang telah didakwa dengan 7 pertuduhan di bawah Seksyen 408 Kanun Kesiasaan di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. So itulah rekod yang berdasarkan keratan akhbar tersebut. Tapi sebolehnya saya boleh cerita kalau di forum begini, dalam kes-kes yang dilaporkan ni kebanyakannya adalah melibatkan kerani tuan. Melibatkan kerani yang mana diamanahkan untuk menerima duit kutipan secara fizikal, secara tunai, tidak masukkan ke dalam akaun JMB yang di mana diarahkan ataupun diamanahkan oleh beliau tuan. So banyak kes-kes ni melibatkan kerani lah. Ini yang dicas di bawah 408 ni. 408. Macam tuan terang sebelum ni. Kerani. Okey, terima kasih tuan. Okey, akhir sekali tuan.
Mungkin Tuan boleh sampaikan sedikit nasihat ataupun panduan kepada penonton di luar sana dengan topik kita pada hari ini. Okey. Okey, sebelum saya memberi sedikit nasihatlah kepada penonton luar sana, kita melihat dari segi harta yang terlibat dalam pengurusan JMB ini adalah kebanyakannya adalah melibatkan wang tunai. So dalam aspek jenayah, kalau kita tengok secara umumnya, jenayah ni berlaku apabila ada peluang dan ada kelemahan prosedur. So bila ada kelemahan, ada peluang, so berlakulah peluang jenayah. So dalam konteks penyelewengan di JMB ni, kita nampak kalau saya boleh sarankan kita tukarlah kepada transaksi cashless ni. Kita tak perlu lagi melibatkan tunai. Sekiranya ada bayaran-bayaran daripada pemilik petak ni, kita showkan sekiranya boleh masuk ke dalam akaun terus. Jadi dia tidak melibatkan fizikal ke. Jadi tidak melibatkan pengaliran tunai ni. Jadi ini boleh membendung daripada berlakunya penyelewengan oleh kerani-kerani yang saya sebut sebelum ini. Yang kedua, dia melibatkan urus tadbir, tuan. Saya nampak urus tadbir dalam satu pelaksanaan tu, saya cadangkan adalah check balance. Check and balance. Check balance. Ahli jawatankuasa yang dilantik itu perlu memastikan check balance ni ada di dalam setiap prosedur. Memastikan setiap orang tu yang tu tidak, orang kata, bekerja seorang lah. Maknanya ada orang yang memerhati, yang memantau mereka bekerja. Bukan seorang je buat. Bukan seorang. So yang ketiga, tuan, saya sarankan jangan adakan budaya pre-sign. Pre-sign check. Betul. Pre-sign check ni just pre-sign, lepas tu tak tahu lagi bayaran tu apa. Biarlah bayaran tu mesti ada arahan bayaran, ada dokumen yang support yang untuk menghendakkan sesuatu bayaran tu dibuat. So saya nampak sekiranya tadi saya cakap tu boleh memperketatkan prosedur, ada urus tadbir yang baik, insya-Allah mengelakkan berlakunya penyelewengan yang berlaku ni. Terima kasih. Okay. Terima kasih Tuan atas nasihat Tuan. Mana saya boleh simpulkan ada tiga perkara lah yang Tuan nasihatkan. Maksudnya hapuskan peluang, lepas tu check and balance, dan juga yang prosedur macam pre-sign check tu perlu diperketatkan lagi lah. Betul. Okay, kita dah sampai ke penghujung program dan terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita hari ini, Tuan ACP Muhammad Tarmizi, kerana telah memberikan kepada kita perkongsian ilmu, dan kita berharap perkongsian ilmu daripada Tuan Tarmizi ini boleh memberi manfaat kepada pihak pengurusan ataupun juga pihak pemilik pengurusan serata, dan marilah sama-sama untuk menjaga keharmonian komuniti serata dan menjalankan tanggungjawab sebagai pemilik petak ataupun sebagai ahli jawatankuasa dengan amanah agar sumber kewangan daripada JMB-MC ini dapat diuruskan dengan lebih efektif demi kebaikan bersama. Terima kasih Tuan Tarmizi. Saya akhiri program ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.